أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ya, kita semua pun sudah selesai membaca surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Semoga kita dapat apa ganjaran pahala yang telah dijanji oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, ya ketika itu kalaulah beliau ataupun ia meninggal dunia, maka dia akan diberi kelepasan daripada azab seksa yang berada di dalam alam barzakh. Alhamdulillah, ya sahabat-sahabat pecinta ilmu, cinta Al-Quran sekalian, ya pada malam ni kita teruskan agenda kita, iaitu tentang tazkirah ataupun boleh katalah majlis ilmu. Ya, sebentar sekarang sudah masuk waktu Isya, ya, tapi Ustaz nak pastikan tazkirah ini kita selalu buatnya berapa minit lah kiranya. Boleh tak 20 minit ke 30 minit? Jadi Ustaz tak ada boleh tahu Boleh Ustaz, dan kita boleh habis sebelum pukul 9 lah. Dalam 15 minit. Dalam 20 minit. Boleh 25 15 ke 20 minit boleh Ustaz. 20 minitnya insya-Allah boleh sedikit, ya kita manfaatkan masa kita dan dengan kita sedikit bermuzakarah, ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, la'allallahu ja'alana min ahli al-Quran wa mimman yanjihu yawmal qiyamah wa mimman yaradahu daiman abada. Alhamdulillah,
wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, alhamdulillah, sahabat-sahabat ya muslimin dan muslimat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya ya bersama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam ni kita dapat lagi meneruskan rancangan program kita Cinta Ilmu, Cinta Al-Quran, dan ya kita bersyukur kepada Allah Taala lagi yang mana yang diberi ya kesihatan kepada kita, diberi nikmat kepada kita, ya yang penting sekali nikmat Islam dan iman kita. Jadi di sinilah kita mesti kena ya ingat ya betul-betulnya apa yang Allah Subhanahu wa taala yang hantar kita di sini di atas dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada kita iaitu akal fikiran, ya akal, ya bagikan akal. Akal itu adalah ya sangat-sangat berharga, ya sangat-sangat berharga. Allah Taala ya tak beri kepada makhluk yang lain ya selain daripada manusia dan jin. Ya, jadi jin, manusia, Allah perintah ya untuk mereka itu ya beribadah. Ya, manusia dengan jin Allah perintah suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah Taala ada rakam dalam Al-Quran, tidak aku mencipta ya manusia dan jin ya kecuali ya manusia dan jin itu mereka akan beribadat, ya mengabdi diri mereka kepada Allah. Jadi Allah Taala bagi kepada kita manusia ni ya iaitu akal fikiran. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ya. Sebab itulah yang Ustaz ingin berkupas bersama-sama kita pada malam ni ya berkaitan dengan tajuk iaitu firman Allah Ta'ala, afala ta'qilun. Adakah tidak kamu berakal? Ya, adakah tidak kamu memikirkan? Adakah tidak kamu menilikkan? Jadi afala ta'qilun, adakah tidak kamu berakal? Sebab orang yang tidak berakal, orang yang tidak guna akal, maka mereka itu dihina ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akal adalah benda sangat-sangat penting. Manusia akan akan dihina, manusia akan diredai dengan sebab mereka guna akal fikiran. Sebab itulah sahabat-sahabat semua ya tentang afala ta'qilun di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, ya kita baca, cuba kita renung, ya ulama mufassir, ya mereka itu buat kajian bahawa ada 11 tempat atau 11 kali yang Allah Ta'ala ada sebut afala ta'qilun. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah, di dalam ayat-ayat yang ada, tapi Allah Ta'ala letak di hujung ayat. Hujung ayat Ta'ala datang, ya afala ta'qilun, adakah kamu tidak berakal? Kadang-kadang Allah Ta'ala datang dengan ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai fikiran. Albab mempunyai fikiran, mempunyai akal, fikiran, ya
Afala tanzurun. Adakah kamu tidak tilik, kamu tidak renungkan, kamu tidak fikirkan? Maka inilah yang mana besar sekali Allah Ta'ala datang persoalan, adakah tidak kamu berakal? Sebab di antara manusia yang dihina dengan sebab mereka itu tidak berfikir, tidak guna akal fikiran. Apabila manusia itu tidak guna akal fikiran, sahabat-sahabat semua, maka mereka itu lebih hina daripada binatang ternakan lagi. Lebih hina daripada binatang. Di antaranya kalau kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 44, ya, cuba kita tadabbur ayat. Allah Taala ada rakam, Allah Taala ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Di dalam surah Al-Furqan ayat berapa? Ayat 44. Cuba kita lihat, ya, di antara ayat yang Allah Taala menghinakan manusia yang tidak guna akal fikiran, lebih dahsyat daripada binatang-binatang ternakan. Allah berfirman, ada am tahsabu anna aksarahum, atau yani adakah engkau menyangka wahai Muhammad, engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar, ya, yasma'una, mereka itu mendengar, atau mereka itu yaqilun, berakal, dengan mereka itu memahami tak apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Mereka itu seperti dengan binatang ternakan, jadi tak ada nak terima apa yang kamu sampai kepada mereka. Di sinilah mereka lebih hina daripada apa? Daripada binatang lagi. Masya Allah, wal'ayyazubillah. Itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, ya, kalau kita renung balik, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ya, suruh kita letakkan akal fikiran, ya, di tempat yang betul. Maka bagaimana? Persoalannya, bagaimana kita nak jadikan akal kita letakkan di tempat yang betul, tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tak dapat tidak. Mesti kita yang pertamanya, kita ingat, pertamanya kita kena sentiasanya menuntut ilmu. Ya, kita berilmu. Ya, kita menuntut ilmu, belajar ilmu. Ilmu yang kita mesti kena belajar, yang tidak boleh sesiapa yang boleh elak daripada ilmu ini, iaitu ilmu fardu ain, ilmu akidah, ya, ilmu syariah, ilmu dalaman kita untuk nak membersih segala ibadat kita, ya, nak buangkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, ya, sifat-sifat yang dicelai, yang boleh membatalkan amal ibadat kita, ya, iaitu kita nak ada sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ilmu akidah kita mesti kena belajar. Apabila orang belajar ilmu akidah, pegangannya adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan pegangan yang sesat, ya, bukan pegangan musyabbihat, mujassimah, ya, bukan pegangan pegangan yang aliran-aliran yang tak betul. Ya, jadi kita kena elak, kita kena berguru, belajar dengan guru yang memberi akidah pada kita, akidah yang sahih, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka apabila diitlaqkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata ulama sedunianya yang bermudzakarah, ya, pada satu ketikanya, bahawanya diitlaq dengan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mana jalanan yang telah dibawa oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah.
ya, yang kita belajar, yang mana disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari tentang sifat sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang 20 sifat itu. Itulah jalan yang mana selamat, yang mana ulama-ulama yang terkenal mereka itu dah akui. Inilah tuan-tuan, sahabat-sahabat semuanya. Kita kena belajar ilmu akidah yang pertama. Itulah ilmu akidah ni yang kita tidak dibeban kepada orang yang tidak berakal. Sebab tu nak belajar ilmu akidah mesti kena akal sempurna. Sebab dia testing tentang akal fikiran dulu. Sebab tu ada hukum akal. Ya, hukum akal. Bagaimana seorang itu dia boleh fikir tak? Ya, boleh fikir tak? Fikirannya bagaimananya dia testing. Itu tentang hukum akal ni. Ya, hukum akal. Dia ada hukum adat, ada hukum syarak. Jadi akidah tentang hukum akal orang yang tidak berakal, dia tidak dibeban untuk belajar ilmu, iaitu ilmu akidah. Ya, jadi orang normal lah, orang gila tidak dibeban untuk belajar ilmu akidah. Maka itulah syarat-syarat yang mana kita ini, ya, yang kata orang yang datang afala ta'qilu, adakah tidak kamu berakal. Jadi kita kena letakkan akal fikiran kita tempat yang sahih. Ya, pertamanya kita isi dengan ilmu, ialah ilmu akidah yang kita sebut tadilah, kan. Yang keduanya, kita mesti kena ikut daripada ilmu yang kita belajar. Ya, kita ada praktik, beramal. Ya, beramal apa yang kita belajar. Ya, kalau belajar akidah pun kita mesti kena yakin. Ya, kena beramal, kena yakin. Ya, tentang contohnya tentang wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin, tidak ada ragu-ragu yang dikata syak dalam diri kita. Ya, 50-50. Ya, kalau ada ke ada, kita tetapnya ada afillahi syak. Ya, tak ada syak lagi kita tentang zat Allah Ta'ala. Tak ada zan. Ya, tak ada zan. Zan di sini iaitu, ya, dia ada berat sebelah ada. Ya, tu zan pun tak nak ada. Wahmun pun tak nak ada juga. Waham disebut waham pun tak ada juga. 3 perkara ni kena buang bagi habis. Iaitu yakin 100%-nya. Ya, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada. Ya, ada Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada permulaan. Ada Allah Ta'ala tidak ada hujung, tidak ada akhir. Ada Allah Ta'ala tidak seperti, tidak semacam dengan makhluk. Jadi kita, ya, kita belajar, kemudian kita fikir. Waktu kita fikir, ya, dengan kita belajar, kita fikir, maka kita beriman. Ya, kita beriman, kita praktik, kita beramal. Ya, beriman, ya, beriman percaya, kemudian kita beramal apa yang kita belajar itu. Itu bab akidah. Simpulkan, ikat biar kuat-kuat, kejap-kejap di sini. Ada kadang-kadang, ya, ada daripada mereka yang mereka menyampaikan ilmu tentang ajaran-ajaran akidah musyabbihah, ya, akidah yang mentashbih Allah Ta'ala dengan makhluk, akidah mujassimah yang mentajsim, ya, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua muslimin, akidah yang menggambarkan Allah Ta'ala berjisim, ada muka, ada tangan, ya, ada kaki, ya, jadi itu kita boleh elaklah. Itu kita paling takut. Walaupun mereka itu kata ada tangan, ada muka, ada kaki, duduk di atas aras, tetapi tidak semacam dengan makhluk. Jadi tak boleh juga. Apabila dia mengisbat, dia mengadakan, kemudian dia menafi, maka jadi berlawan. Jadi makna kata jadi isbat di sini. Jadi tetap. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat. Sebab itulah, ya, kita kena hati-hati. Ya, bab syariah, berkaitan dengan ibadat ke, berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya, ada pertimbangan, ada peluang. Ya, bab khilafiyah ni ada peluang lagi kelonggaran, ya, kelonggaran tidak ada masalah. Tapi bab akidah ni dia boleh menjejaskan, ya, segala ibadat-ibadat sekiranya akidah seorang tu ada akidah yang tidak betul. Maka itu yang kedua. Yang ketiganya, ya, bagaimananya kita ini yang mana nak jagakan jadi kita orang-orang yang berakal,
yang mana sempurnakan akal fikiran kita. Allah Ta'ala ada rakam, adakah kamu tidak berakal, tidak berfikir? Maka jadilah kita ya hidup harian ini sentiasanya ya tafakkur fi azimi makhluqatillah. Ya, muslimin muslimat, kita sentiasanya berfikir ya tentang kebesaran Allah. Ya, kebesaran tentang makhluk Allah Ta'ala, dapat pahala. Ni kita ni fikir apa? Tafakkaru fi khalqillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, Allah, apa Nabi baginda kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni ya jadi orang yang sentiasanya berfikir ya pada kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikir tentang kejadian Allah. Wala tafakkaru fi fillah, yani fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Ta'ala. Boleh kan binasa, fatahlah, binasalah kamu. Kita nak cari bagaimana Allah Ta'ala di mana. Itu bukan soalan yang untuk kita mencari dia. Kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, kita pergi ke mana-mana, pergi pelancong ke, pergi berkelah kat mana, kita lihat tentang kebesaran Allah Ta'ala, keindahan alam sekitar dan sebagainya. Apa yang kita sebut? Subhanallah. Dapat pahala dah kita, Maha Suci Allah. Jadi kita lihat semua, lihat benda-benda yang aneh sedikit. Masya Allah. Ya, Masya Allah, betapa kuasanya Allah Ta'ala. Kita sebut, ya, kita lihat yang bertemu dengan kita, benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang tidak diingini, benda dikatakan bala, bencana dan sebagainya. Kita pun sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu jadi semuanya Rasulullah ajar kita. Banyak kita berfikir tentang apa? Tentang kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Kita fikir tentang diri kita ni. Ya, dalam surah Az-Zariyat ayat 28, Allah Ta'ala ada rakam, Allah Ta'ala ada sebut, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada diri kamu ni, ya, jasad kita, diri kita ni, afala tubsirun, adakah kamu ini, kamu tidak lihat, ataupun kamu tak pandang ke, kamu tak fikir ke, ataupun kata kamu tak lihat ke diri kamu ni, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan kamu, ada berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi kita rasa seronok, rasa tenangnya hati kita fikir tentang kebesaran Allah, diri kita. Sebab itulah, ya, kita kata Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi apabila Allah Ta'ala ada berfirman dalam ayat ini surah Az-Zariyat ayat 28 ni, wa fi anfusikum afala tubsirun ni, Imam Al-Qurtubi dia kata memang bukti betul lah pada diri kita ni ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, betapa hebatnya Allah Ta'ala jadi kita. Kemudian Allah Ta'ala letak di dalam diri kita ni satu benda yang mahal daripada segala-galanya. Apanya? Iaitu akal. Ya, akal, fikiran. Ya, Allah Ta'ala letak dalam diri kita. Kita boleh beza di antara yang baik dan di antara yang tak baik. Maka tuan-tuan, ya, kemudian kita gunalah akal fikiran kita, kita renung tentang kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Allah Ta'ala suruh kita lihat bagaimana Allah Ta'ala, ya, jadikan lautan yang luas, yang dalamnya ada kapal-kapal bahtera di laut yang berlayar di kat sana, wa min ayatil jawari fil bahri kal alam. Jadi Allah Ta'ala jadikan bisa hebatnya. Kita lihat subhanallah, buru-buru yang mana terbang di awang-awang. Waktu alam yarau ila tayri musakharati fi jawis sama. Jadi banyak kita boleh lihat siang malam, semuanya siapakah yang menguruskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala semua uruskan. Allah jaga. Ya, Allah Ta'ala aturkan benda itu dengan lengkapnya, mana iradah, kehendak Allah, dan dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu Allah kalau kita belajar mari. Maka tuan-tuan, ya, begitulah kalau kita renung balik, kita fikir balik, maka kita gunalah akal fikiran yang ada kepada kita. Tidak salahlah kalau kita ini belajar ilmu, kemudian kita boleh buat keputusan
yang di atas perkara itu yang tepat. Khususnya Ustaz nak sentuh kalaulah sekarang ni musim sangat-sangat panas tentang tentang kira kata politik panas lah pilihan raya ni kan, ada ya daripada mereka yang datang untuk nak yang berkempen-kempen macam-macam lah supaya kita mengundikan mereka. Maka kita ni tak lain ceritanya, kita cubalah guna akal fikiran. Jangan kita termakan dengan cakapan-cakapan, janjian-janjian sebagainya. Kita nilai balik apa yang kita dapat melalui yang telah lepas-lepas daripada pemimpin-pemimpin yang lepas. Kita fikir kemudian kita lah orang yang nak menentukan kerajaan, orang yang nak nak menetapkan maka di atas akal fikiran kita. Jadi kita letaklah kalau orang bagi tahu bagi ni kepada kita unilah itu ini, maka kita ni guna akal fikiran dulu. Bagaimana pertamanya kita, adakah boleh pemimpin itu, mereka itu apabila jadi pemimpin mereka itu boleh menjagakan agama Islam kita. Pertamanya kita tak gitu dulu. Menjagakan apabila Islam, iman, takwa masuk di dalam diri seseorang itu, yang yakinnya mereka tak sanggup nak menzalimi, tak sanggup yang nak tipu-menipu rakyat dan sebagainya. Itu kita kena fikir yang pertamanya. Takut tak generasi-generasi akan datang. Maka begitulah tazkirah kita yang ringkas ini boleh ke cukup dah masa dah nak cakap ni memang panjang ceritanya cakap. Sebelum akhirnya Ustaz nak suruh kita beramal. Ini Ustaz dapat daripada guru yang Ustaz belajar belajar dulu guru Ustaz dia pesan, dia kata hiduplah kamu wahai dia panggil Ustaz lah, hiduplah kamu, dia kata kerana kamu ini jadi orang yang sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Orang yang sentiasa bersyukur ni, orang itu adalah dapat pahala besar. Setiap hari kita bersyukur. Maka dia pun ajarlah doa. Suruh saya lah, suruh tak baca. Doa ini setiap kali selepas daripada subuh, sebelum syuruk, 3 kali. Dan sekejap, suara Ustaz putus-putus. Apa gangguan ini, memang di Pawali belum sampai lagi, tapi India banyaklah tepi rumah Ustaz ni kan dah beraya di Pawali dah, belum sampai dah main mercun. Anu kan ada doa satu doa kita hafal semua. Maka sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat, tandalah dalam surah An-Naml ayat 19. InsyaAllah kalau kita baca pagi 3 kali lepas solat fardu subuh, kita baca apabila selesai daripada semayang fardu maghrib 3 kali. InsyaAllah kita, Allah Ta'ala hidup kita keadaan hamba-Nya syakur, hamba yang bersyukur. Apa doa Ustaz nak ajar kita di sini, nak kongsi bersama-sama, kita beramal, iaitu doa Nabi Allah Sulaiman. Doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika beliau berdepan dengan apa? Dengan makhluk yang nama semut. Semut. Kita baca dalam surah An-Naml ayat 19. Bagaimana semut Nabi Allah Sulaiman ketika beliau dengar semut itu bercakap. Nabi Allah Sulaiman dia faham bahasa makhluk asingnya, bahasa binatang pun dia faham. Yang mana semut dia suruh kawan-kawan dia masuk di tempat masing-masing supaya tidak dipijak oleh Nabi Allah Sulaiman dan tenteranya. Apanya doa Nabi Allah Sulaiman yang dia baca? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi kita buka dalam surah An-Naml surah semut lah kata surah An-Naml ni. Jadi ayat 19 kita tak ingat, kalau tak hafal, kita baca dulu setiap kali selepas solat fardu maghrib 3 kali, kemudian
subuh, selepas solat subuh, sebelum syuruk, ya 3 kali. InsyaAllah setiap hari, setiap malam ni, kita ni Allah Ta'ala jadi sebagai hamba-Nya yang sentiasa bersyukur. Ya, kemudian cukup dulu ya kuliah kita sekadar inilah. InsyaAllah lain masa kita dapat bertemu lagi insya-Allah dengan izin Allah SWT. Kita sambung lagi yang menjelaskan ilmu dan kita bersama-sama berdoa. Boleh sedikit ya tutupkan majlis dengan kita. Boleh. Ya, Boleh Ustaz, ya silakan. berdoa bersama-sama. Ya ya boleh. Ya, kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma ja'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma arhamna warham ikhwanana al-muslimina wal muslimat والمستضعفين والمستضعفات في كل مكان وفي كل زمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والأولياء والشهداء والصالحين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارفع عنا الغلاء يا الله وارفع الغلاء يا الله والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. ربنا تقبل منا عبادتنا ودعاءنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وكل شيء أعطيتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أستغفر الله. Kita tutup dengan baca surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, saya serahkan majlis kepada moderator. Terus. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Syukran jazilan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Daud yang memimpin kita bacaan surah Al-Mulk dan juga memberi kita sedikit tazkirah ringkas untuk peringatan kita bersama. InsyaAllah semoga beroleh manfaatnya untuk diri saya dan juga sahabat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama hari ini. Mohon maaf daripada saya mewakili admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Segala yang baik itu daripada Allah dan juga yang lemah itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustazah.